الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه الحق قدره وبقدره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني استودعتك ما قرأته فارده إلي عند حاجتي إليه. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ayahanda moderator majlis yang dikasihi lagi disegani Ayahanda Tuan Imam Masjid Al-Bukhari, Saf kepimpinan Masjid Al-Bukhari, antaranya yang berhubung dengan kita sebelum ini Fadil Ustaz Ahmad Mahyudin Encik Rahman, Saf kepimpinan wakil daripada Jabat Mufti Negeri Kedah Darul Aman, alim ulama, asatidzah dan guru, pimpinan masyarakat segenap peringkat, muslimin muslimat, hadirin hadirat, dan yang paling dikeramikan adik-adik, anak-anak generasi pengganti kita. Mudah-mudahan kita di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sihat ya? Sihat ya tuan-tuan? Alhamdulillah. Nampak berseri-seri tuan-tuan. Saya permulaan mukadimah ni cakap Kuala Lumpur lagi, sebab main tadi pun daripada Kuala Lumpur. Tapi dia Ustaz lagi dia kali dia tukar pasal kau main kita orang Kedah juga. Kedah bukan Kedah Ustaz, Kedah Bali. Kedah Bali siap mas lagi. Tepang selain hijab mampu ni. Dia keluar ni. Dan insya-Allah tuan-tuan, pertama sekali saya juga mewakili Anugerah, saya juru cakap Anugerah, sebuah syarikat yang mengeluarkan produk pemakanan, minuman, barangan keperluan kesihatan yang melalui proses terapi Quran dengan harga yang mampu milik. Kalau kita lihat sebelum ini, era 90-an, air rawatan Quran itu ialah dalam keadaan situasi pada hari itu dengan harga yang agak tinggi. Namun hari ini cuba antara objektif Anugerah cuma merendahkan, meminimumkan kos. Alhamdulillah kita membantu orang-orang yang mungkin tidak mampu. Yang mampu alhamdulillah dia boleh berikhtiar dengan sendirinya. Yang mungkin tak mampu, bacaannya tidak baik, dia boleh mengambil khidmat yang disediakan oleh Anugerah, menggunakan produk yang telah diterapikan dan sebagainya. Tapi itu adalah sebagai satu bonus untuk mengikat keyakinan kita kepada hebatnya Quran dalam merawat segala masalah penyakit. Tapi yang paling penting adalah material, proses material, bahan-bahan yang digunakan yang diambil daripada kajian sains dan juga tradisional. Sebagai contoh, ada beberapa produk di luar sana, di belakang sana, di meja jualan, kita boleh lihat nanti. Dan Anugerah merupakan penaja untuk program kali ini, wacana perdana kali yang ke-10. Kalau sebelum ini berlangsung di yang pertama di Masjid Negeri Shah Alam, Masjid Negeri Selangor, bersama Ustaz Kazim dan Ustaz Syarhan Syafini, khususnya Ustaz Azhar Idrus dan juga Ustaz Hasin Bollywood, Ustaz Hasin Baharin, di Stadium Darul Makmur yang dihadiri 110,000, lebih 100,000 memenuhi Stadium Darul Makmur. Dan seterusnya di Kelantan
di Langkawi, di Johor, Negeri Sembilan, dan kali ke-10-nya di Masjid Bukhari. Alhamdulillah tuan-tuan. Dia pada mulanya rancangan awal hendak dilaksanakan di Singapura untuk kali ke-10. Namun bila ada beberapa teknikal yang perlu dianjak masa, dan kita telah pun kelapangan panel pun dah ada, kita bawa, dan dengan ketentuan Allah kita bawa pulang ke utara. Alhamdulillah, untuk panel kita pada hari ini kita bersama dengan juga Ustaz Hasim Baharin, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Hasim Bollywood, dan juga Ustaz Muhammad Ibrahim, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Mat Cino. InsyaAllah, dan program kali ini dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Kedah Darul Aman, dan juga dengan kerjasama tempat fasiliti kemudahan yang disediakan oleh pihak Masjid Al-Bukhari. Sekali lagi mewakili pihak bergerak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Imam, Tuan Kuasa, dan juga pihak Masjid Al-Bukhari dan juga Jabatan Mufti atas kerjasama yang baik ini untuk kita manfaatkan malam kita, antara malam-malam di awal Muharram, malam-malam yang mulia dalam azam yang baru, semangat yang baru ma'al hijrah. Kita laksanakan pula majlis ilmu pada malam ini. Jadi insyaAllah tuan-tuan, untuk meneruskan lagi program, kita ni moderator ya. Moderator ni tugas kita pasti bola. Nak lecet tu panel. Dan malam ni juga sebenarnya orang tengah lecet bola ni tuan-tuan. Antara JDT menentang Pahang Darul Makmur. Kedah gimana Kedah? Mula tu semangat dah. Rupa-rupanya kena 5-0. Minta maaf ibu-ibu kita rakyat sikit anak-anak muda, sebab anak-anak muda ramai malam ni. Anak muda ni dia minat sukan, minat bola. Tahu macam mana? Saya berminat juga lah, lebih kurang. Jadi itulah, menang kalah ada pertandingan. Jadi malam ni walaupun final, orang nak tengok bola, ada yang tak puas hati. Dia kata biar jadi tim balas dendam untuk Kedah, turut punya Pahang, dia bala Kedah sampai 5-0. Dia nak tengok malam ni jadi tim hentam Pahang. Tapi tak juga dia batalkan hasad tu, dia nak tengok serai ulangan tengah malam nanti. Kenapa? Sebab nak datang wacana pada malam. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah dan syabas. Sebab apa? Sedetik kita duduk dalam majlis ilmu, semuanya dirakam oleh Allah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah akan balas walaupun sedikit. Walaupun datang tidur dalam majlis ilmu pun ada keberkatan dan nilai. Jadi insya-Allah untuk melanjutkan lagi perbincangan kita pada malam ini, saya mohon izin tuan-tuan selaku moderator majlis mempersilakan panelis kita, panel kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Hasim Baharin dan Ustaz Muhammad Ibrahim, untuk berada di atas pentas. Tafadhal masykurah, dipersilakan. Takbir. Tuan-tuan yang berhormat, insya-Allah pada malam ini kita membicarakan tajuk yang simple, yang mudah, namun sebagai kita ingat balik, ada yang kita buat dah, kan? Ada yang kita dah amalkan. Selamat datang Ustaz Muhammad Ibrahim, Ustaz Muhammad Ibrahim. Rasa macam janggal pula panggil Ustaz Muhammad Ibrahim tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan, kita biasa panggil Ustaz Mat Cino. Silakan Ustaz. InsyaAllah tuan-tuan dalam majlis. Jadi kita persilakan Ustaz Hasim sampai. Dia sampai dah. Fadhil Ustaz Hasim Baharin, persilakan untuk naik ke pentas insya-Allah. Takbir. Tuan-tuan dirahmati sekalian. Jadi sampai dah Ustaz, saya pun cerita teruslah bila ada Ustaz Hasim. Tadi cerita, kalau cerita Ustaz Hasim tak ada apa ini. Bagaimana? Okey, baik. Ustaz Hasim Baharin asal daripada Perak, asal kelahiran Perak, tetapi membesar di Kuala Nerang. InsyaAllah sebentar kalau ada masa dia ceritakan macam mana pengalaman besar di Kuala Nerang sebagainya. Pernah menuntut di Karachi, Karachi, Pakistan. Pasal itu yang boleh legit indie tu kan. Maknanya kata apa, macam kita tengok Bollywood itu Bollywood yang rupa-rupanya India, Pakistan ni bukan negara calang-calang, negara yang melahirkan ramai pakar hadis, melahirkan ramai ulama-ulama yang menghafal ribuan hadis. Dan cara bacanya pun cara Hindustan. Kita ingat lagu Hindustan saja, rupa-rupanya bacaan hadis pun memang cara begitu. Tak pelik. Kita jadi pelik sebab kita biasa dengar lagu Hindustan.
Rupa-rupanya kat sana hadis baca lagu macam tu. InsyaAllah kalau kita malam ni kita bergabung, Ustaz Hasim boleh dengan Ustaz Mak Cina. Maka tuan-tuan yang dirahmati, kita membicarakan soal murah rezeki dan kebahagiaan orang. Kenapa nak murah rezeki? Kita maklum saja Allah. Sekarang ni isu macam-macam. Isu tak cukup duit, isu belanja yang tinggi, isu kesempitan hidup, isu susah nak dapat kerja, isu apa lagi, macam-macam isu. Semua itu adalah masalah yang mencengkam kehidupan kita, mencengkam emosi pemikiran dan secara tak langsung memberi kesan kepada kebahagiaan rumah tangga kita. Jadi pada malam ini kita cuba untuk sama-sama bermuhasabah dan kita mendengar pandangan daripada panel dan kita cuba rungkaikan. Kalau tidak pada diri kita, kalau tak kena pada diri kita, barangkali poin yang kita dapat kita boleh kongsi dengan family kita, dengan jiran kita dan sebagainya. Sebab apa? Apakah masalah yang berlaku tidak ada jalan penyelesaiannya. Jadi kita nak lihat bagaimana Al-Quran, bagaimana kehidupan Al-Quran, kehidupan dengan sunnah ini menyelesaikan setiap masalah yang berlaku. Baik, saya nak pergi dulu pada panel kita pertama, Ustaz Fadil Ustaz Hasim. Nak tanya pada Ustaz, kalau kita berbicara soal murah rezeki, semua orang nak rezeki, Ustaz. Semua orang nak rezeki. Tapi apakah yang dimasukkan dengan rezeki yang berkat? Kita nak fokus yang dulu, sebab kita nak hijrah, masih lagi dalam mood hijrah. Kadang-kadang orang fikir hijrah ni sebelum ni gaji 1,000, jadi hijrahlah cari kerja yang gaji 3,000, kan? Pandangan daripada seorang ulama baru-baru ini kita mendengar cukup jelas, cukup manis, cukup memberi kesan dia. Jadi kata bukan itu hijrah. Hijrah yang paling kita faham sebelum ni 1,000 tu berkat tak? Nak hijrah ke berapa? Kalau nak hijrah ke 500 pun, tapi kalau 500 dia lebih berkat daripada 1,000, itulah hijrah. Bukan pada kuantiti, tapi pada kualitinya. InsyaAllah kita nak tanya, apakah maksud rezeki yang berkat dan bagaimana panduan untuk kita memperolehi ataupun mudahnya kita mendapat rezeki daripada kehidupan kita, kehidupan Islam, Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai manusia, makanlah olehmu akan apa-apa yang diberikan oleh Allah di atas muka bumi ini yang halal lagi baik, halalan thayyibah, halal lagi baik atau halal lagi diberkati. Janganlah kamu ikut wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Maksudnya jangan kerana kamu kerja nak makan, kerjanya tak kira langsung masalah halal tapi tak berkat, yang penting halal. Baik tak baik belakang cerita. Jangan kamu sesekali tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sesekali kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang amat terang, jelas lagi nyata. Sadaqallahul azim. Wa qala Allah ta'ala, billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban
wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, yaitu halal dan thayyibah. Surah tadi surah Al-Baqarah ayat 168. Balik tengok buka kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang dalam bahasa Melayu. Kalau pandai bahasa Arab, buka dalam Qurtubi, Ibnu Katsir, itu paling basic. Halal dan thayyibah disebut halal lagi baik, yakni baik lagi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, kerana sesungguhnya wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, sesungguhnya kamu dengannya kamu beriman. Makasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ayallah bin Jalali, rakan panel, Ustaz Mat kita, dan khususnya kepada pihak pengurusan masjid, iaitu pengurusinya, imam-imam, bilal-bilal, noja-noja, dan ahli-ahli kuasa takbirnya, khususnya kepada saf kepimpinan masyarakat setempat ataupun taman, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa semua? Alhamdulillah, suasana sejuk. Saya duduk dekat melihat bilik, kepala otak saya duk bayang Aisyah. Sono duk tengok apa awan ni, berita awan ni. Sahabat saya telefon, Ustaz Lutfi Amir, pegawai Badan Agama Kaunseling Pejabat Polis di Kedah. Dia kata, Ustaz, dia kata Pak Norik, Ustaz. Saya tengok belek-belek betul-betul Pak Norik. Saya lepas pandang, minta maaf lah Ustaz Allah sama lewat sikit. Tapi tak apa, sama mungkin seorang Ustaz insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita sebut tentang berkat, kita ingat kalimah berkat yang telah didefinisikan oleh para ulama, subutul khair al-ilahi fi syai'in. Subutul khair al-ilahi fi syai'in, maknanya dalam bahasa kita kampung ni, suatu benda yang Tuhan akan kekalkan pemberiannya pada setiap perkara kita buat. Makan, minum, belajar, ngaji, semayang, cerisi, keluar rumah. Subutul khair al-ilahi, makna kemantapan suatu benda yang baik daripada Allah pada setiap perkara. فَإِذَا حَلَّتْ فِي قَلِيلٍ أَوْ عَلَى فِي قَلِيلٍ كَسَّرَتْهُ. Bila berkat ini menimpa benda sikit, dia rasa jadi banyak. Sebab tu tengok orang kerja, pengarah jabatan, gaji sampai 7-8 ribu, driver tak bawa dia 1,200, tolak tenang, dia sepok tunggin, tinggal 780, duit tabung haji pun simpan RM17 pula. Tapi anak-anak dia sukses, bini dia okey, semua bagus pun, tertib. Sebab duit dia dapat sikit, bila Tuhan bagi berkat, rasa senang, seronok. Saya tengok bila Al-Masjid di Sabang Jaya, Allahyarham Tuan Haji Abdul Hamid, sebelum pergi Pakistan, saya duduk di mana-mana derma dengan dia, tapi duit Pakistan duit tak ada. Tuan-tuan, anak dia 7 orang, gaji dia 1,400, duduk Sabang Jaya mana cukup. Tapi anak-anak ada 8 semua berjaya. Sebab apa? Yang datang semayang tu gaji berbelah ribu. Kutipan banyak dari center, tuan-tuan, banyak dari Islam tu, ya Rabbi, tak ada 11,000 seminggu, bohong. Tuan-tuan, kalau kita buat majlis kutip 6 kali tanam balik, tak terbit. Dia sekali kutip belah ribu, imam terawih bayar 40,000 seorang. Salam dan kubang-kubang, opak tani siang mas kono weh, dia kata sono sungguh. Jadi imam bukan majlis pulpo ni, mati seorang sana kata.
Dia kena tembok 20 teruk nak tembok. Ni pokok haram jadah tembok ni. Budak hafiz Quran, handsome budak, bujang lagi, dapat duit buat rumah rosak dekat mak dia, tapi keluar tablik kena tembok. Dia salah pergi tablik, dia terbelik. Kenapa orang Siam kata ni hak bunuh kaum sami kami, tapi bunuh kau kali dia bunuh sekali. Nak cerita kan? Gaji dia situ tak kata, tapi bahagia rumah tangga dia. Fa idza halat fi qalilin kasaratuhu. Ini taranum urdu. Ni orang kena marah ustaz ni ceramah. Orang buat Islam. Dia tak tengok ni nak macam mana. Tak kata. Orang kena kata aku malam ni ceramah. Tanpa itu mana pi balai ni. Nak main cakap depan-depan tak mahu dia sebut dalam ceramah radio betul aku. Tak tahu apa. Kita buat sikit, orang buat, kita buat lagu sikit, apa nama ni, apa nama tu, khuni syahida rendelaya fatah kepercam dalam masjid. Alhamdulillah tak ada nyanyi di setengah masjid, dia tak kerti nyanyi lagu tu, lagu nasyid ikhwan mujahidin Kashmir. Hampa taubat tak dengar apa, tapi datang mula cakap dia nombor tak tengok buatlah tak pernah kata kita mayat, kita tak pernah mayat. Apa lagu, buat lagu Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Tak pernah aku buat wallah tak pernah. Tuan-tuan, kita pun tahu bahawa dia terkuasa fatwa kebangsaan panggil, ustaz-ustaz TV semua panggil. Seorang tu syekh kita, syekh orang Kedah, dapat apa nama, dapat anugerah kau ni entah persepak, entah nama ustaz Bollywood belakang elok sangat. Dia kata haram tak? Tanya haram tak? Tak haram. Kata kenapa dia bincang banyak sangat? Itu dia yang paling. Kadang-kadang tanya elok dokumen teka dalam ceramah radio tentang dia hebat kat radio Kedah ni, dia bubuh kita banyak cakap dia. Kan benar-benar pagi-pagi saya kata duduk mengajar tu, saya kata saya sikit pun tak nak bagi tahu orang Kedah dah dekat sangat ni bandar ni. Aku sikit pun tak teringin langsung boleh, aku bukan boleh pun, pelai pun tidak. Saya Karachi pun orang belah kali, orang belah sik. Aku sebut tempat ni tuan-tuan, tulis Facebook, kata kat kita macam-macam. Mai depan tak saya cakap, mai depan kat masjid, bapak tak mai. Anak siapa nak buat eta, banyak cerita dia. Tu orang kita kan, tengok lalang marah satu, timbul video set motor tu. Lepas tu suruh report pula. Tuan-tuan, kerja bodoh pergi report. Lepas report keluar pula 40 second pula. Report kali 3 keluar lagi 50 second pula. Ada lagi 10 lagi. Pedok dia terus. Manusia kan? Mana yang tuan? Kadang-kadang susah. Ni bukan sama-sama orang jahil, sama ustaz ni gaduh. Ustaz Mak gaduh dengan saya. Contoh alhamdulillah lah. Dia pilih dalam Facebook kutuk saya, pengikutnya pun ramai. Macam baru ni, ini yang lupa 13 bulan ni aku murabi pergi rumah yang baru. Apa nak tahu? Confirm aku murabi. Tiba-tiba yang dapat seorang pengkritik tu, kritik dia lah yang lepas, yang dapat nombor 2. Pakak marah lah dia sebenarnya Nawawi. Marah sungguh dia sebenarnya. Apalah ambil orang jenis fasik pergi maksiat jadi juri. Lah, orang awamnya tuan-tuan tak tahu apa duduk dia. Sebab yang libat nanti saya antaranya terlibat sekali. Sebab apa? Pandangan. Sebab orang tak nak ceramah keras-keras, dia nak lembut. Ada lagu dalam Cina sama Cina, nama pun mak Cina. Dan kongcing gi. Maknanya semua dalam macam ada buku sekolah. Contoh
kulit kenapa ni? Nak beritahu berkat. Macam mana tak berkat tu? Ada seorang ustaz sekarang kenal, dulu dia kata kat Masjid Ipoh, Ustaz Aslim kalau tak menjadi ustaz tak sah. Aku orang suka dengar. Lah ni dia menyanyi dekat masjid, dalam TV boleh nyanyi. Betul berada. Dia kena kata rumah Allah, jangan kata orang lebih ibu. Sampai bangun AJK Masjid Negeri nombor 2, Masjid Jalan Jeri. Kata Ustaz, kenapa Ustaz suka ceramah rukun Ustaz ni? Biarlah ke dia. Yang Ustaz menyanyi lagu Jamal Bila, okey pula. Kan? Sekarang ni peminat aku beli CD 2 disebut orang Ustaz sekian-sekian. Kita nak mentah macam ni lah. Pukul dia nak kata kat aku, kumpulnya tobat dia kata-kata, peluk-peluk kita pula banyak cantik. Ni contoh semua kita tuan-tuan nak kena faham. Kalau tak faham, tak nanti bahasa, telefon Ustaz yang orang kata, tanya dia begitu. Apa nak mumpak Ustaz? Baca saya malas layan dalam Facebook. Soalan tanya, ni tanya. Bila Ustaz Halim Hassan, kenal Halim Hassan? Halim Hassan tu mancok dia orang kata fahaman muda lah benda. Ustaz berikan pencerahan. Dia kata nak cerah apa? Memang cerah betul. Sebab apabila saya jawab je berbeza, Ustaz Mat jawab berbeza, lain apa dia? Ustaz Sri ni nampak sangat tak reti. Ustaz Mat bagus jawapan dia. Ini orang jinak-jinak kita lah ni. Faham tak faham ibu? Dia marah ke? Tuan-tuan, ni nak contoh daripada bila sebut berkat daripada Fa'idha hallat fi kasirin nafa'ahu. Apabila berkat menimpa benda yang banyak, dimanfaatkan. Ini ngomong benda yang sikit, bila berkat menimpanya, dia jadi macam banyak tapi tak terasa. Seorang sahabat membisikkan pada Nabi, ya Rasulullah, datanglah ke rumahku dengan beberapa sahabatku saja. Ada makan malam di rumahku di malam ini selepas salat Isya ini. Lalu Nabi pun mengajak mengenakan dalam masjid, jom kita pergi rumah sahabat kita, ada kenduri makan di malam ini. Tapi Nabi tak ada menyanyi macam tu. Ini dia tak faham bahasa. Tuan-tuan, mana untuk buat dia macam tu? Dia orang apa usah gila-gila. Pergi rumah tuan, pergi rumah yana-yana, pergi rumah sahabat. Oh, bini sahabat kan? Abah, bukankah sebutan dengan abah aja beberapa orang saja bagi rumah kita? Ini Sri Naruto ni, Sri Naruto. Sebenarnya aku dah bagi tahu Rasulullah aja 10 orang saja, tapi dah bagi ramai betul malam ini. Assalamualaikum. Tentang sahabat kita pun nampaknya tak ada harapan kita nak makan malam ini. Keluarkan sahabat-sahabat memulakan makanan, seorang demi seorang mengambil makanan sehingga selesai makan dan kekenyangan. Mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Sahabat tengok masih ada makanan, ini namanya keberkatan. Asal makan untuk 10 orang, yang datang 30 orang. Nampak kan? Makna apa dia? Fa'idha halat fi qalilin kasaratuhu. Apabila berkat menimpa benda yang sedikit, dia jadi banyak berkat. Tuan-tuan,
Ni berkat apa pakai kereta kerajaan balik rumah ambil kapal payung. Duduk taman belakang ni kata kena bayar ni. Pakai kereta kerajaan kata majikan buat balik kapal payung baik buat hutang. Pakai kereta kerajaan apa tak fikir dosa ke kereta kerajaan buat ni. Batu banyak pal kerajaan makan rasuah. Sebab apa? Tengok, inna hadal mala hulun khadirun faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Sesungguhnya harta manis, sedap mata memandang, seronok tengok harta benda banyak. Nabi pesan ibu, bapa-bapa, adik-adik, sesiapa yang mengambil harta, cari duit, makin cari, makin merendahkan diri pada Allah, burika lahu fi, diberikan keberkatan kepadanya pada harta tadi. Subhanallah. Wa man akhadahu bi'israfi nafsin lam yubarik lahu fi. Sesiapa yang cari harta sebanyak mungkin yang ada kerana israfi nafsin, nak jadi diri dia mulia depan orang, kaya orang segan aku, orang kaya aku kaya, orang takut dengan aku kaya, aku jadi ketua. Jadikan kekayaan ini sebagai simbolik untuk dimuliakan. Lam yubarik lahu fi. Allah kata Nabi tidak akan memberi berkat kepadanya pada hartanya. Nabi sambung lagi, wa kana kalladhi yaqulu wa la yashba. Orang jenis ni jenis makan haram tak pernah kenyang. Allah Akbar. Kenapa dia? Bila tak dapat keberkatan. Lalu Nabi explain lagi macam mana nak mudah nak jemput dapat rezeki. Fa inna al-yad al-ulya, hadis yang sama kan? Khairun min al-yad as-sufla. Sesungguhnya tangan yang bersedekah itu, yang memberi itu, yang menyumbang itu, yang atas lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang meminta-minta. Maka siapa bagi? Ya bana Adam anfiq alaika. Hei anak Adam, dermalah, akan ku derma balik dekat kamu. Hei anak Adam, bagilah, sumbanglah, sedekahlah, akan ku ganti balik. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa-apa yang tuan-tuan bagi, don't worry, be happy, don't be sad, because if you give, you get back. But I believe or not, after all of you, Allah don't care about yourself, okay? Nampak tak? Saya pesan dekat kontraktor, saya pesan selama dalam syarikat Suradaya Syarikat Malaysia Ipoh buat seluruh negeri di Perak. Saya pesan, dia tanya, Ustaz, macam mana kami nak berjaya dalam berniaga? Jawapan apa dia? First, kalau siapa kontraktor buat jalan raya, kerajaan akan bagi seluruh rentak untuk letak dekat bank, dapat duit RM100,000. Lalu dia buat keluar duit dulu sebelum buat projek. Bagi dulu sebelum dapat buat projek. RM100,000, ambil RM500 ke RM1,000, derma kat masjid. InsyaAllah, kaedah mudah. You give, you get back. Waktu orang putih kata, yeah, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Understand? Faham tak faham ni? Majlis Al-Bukhari semua orang bincang orang putih. Di majlis Belah Perdu tu cakap, aku tak tahu nak apa. Tuan-tuan, maksud itu maksudnya
berkat. Dan macam mana nak mudah rezeki mungkin sama akan sebut lagi kaedah untuk mendapat keberkatan dan juga mudah untuk mendapat rezeki. Buat pusingan yang pertama di sini dulu buat sebentar waktu, pastikan bertemu kembali selepas ini. Okay, tuan-tuan, itu dia untuk pusingan yang pertama. Ustaz ni macam apa kan? Tuan-tuan, itulah dia cabaran dalam pendawaran. Sekarang kita melihat memang kebelakangan ini rentetan kita melihat rentetan dengan rentetan usaha untuk menjatuhkan ulama. Kita tengok antaranya fitnah yang diadakan kepada Fadil Ustaz Zaidrus. Terang-terang kalau orang yang belajar editing tengok mana nampak terang-terang video edit tentu. Lepas tu pula tuan-tuan dibuat pula program-program untuk menimbulkan rasa marah kepada golongan agamawan. Sebagai contoh sebelum ni Oktoberfest dekat Kedah ada Oktoberfest dalam lagu Islam dan sebagainya. Dan tuan-tuan, lepas tak lama lepas tu tak selesai isu tu datang pula apa pula I want to touch the dog. I want to touch the dog, nak pegang anjing. Tujuannya selain daripada mengelirukan orang, tapi yang paling utama adalah untuk menimbulkan kemarahan umat kepada golongan agamawan. Sebab apa? Golongan agamawan ni kerjanya mengharamkan haram. Nah, bagi orang nampak yang golongan ustaz ni kerjanya haram tak boleh pegang, haram tak boleh minum, haram tak boleh nami, haram tak boleh tunjuk sebagainya. Itu je golongan ustaz. Ini juga bertokok ortodok je golongan ustaz. Ini antara usaha golongan liberalism, sekularism dan sebagainya, tuan-tuan. Usaha ini dan kita dapat sumber mengatakan akan ada lagi 1 ke 2 program dan kemuncaknya pada malam terbaru. Program-program yang sendiri untuk meningkatkan kemarahan umat Islam sebagai contoh dan menimbulkan perspektif negatif kepada golongan agamawan. Itulah dia. Jadi maknanya tuan-tuan, kita dalam keadaan hari ini fitnah yang berlaku, janganlah mudah kita terpedaya, terpengaruh. Kita kena mantapkan institusi kekeluargaan kita dengan ini. Tuan-tuan rahmatullah sekalian. Baik, kita nak buka sikit soalan tapi tak banyak sebab masa terhad. Dua-dua panel ni bagi pusingan pertama palas sungguh-sungguh kan. Mau apa tak kita payah kan. Dan kita minyak ni dah marah ni kan, baru nak marah orang kali. Palas semua 30 minit lagi masa kita. Jadi kita akan habis program pada pukul 9.30. Boleh tak? Lagi setengah jam. Tapi pusingan pertama tak habis, nak buka Q&A pula ni. Dan pusingan kedua tak masuk lagi, nak buka Q&A pula ni. Kena lajak sikit. Baik, setengah mana? Tak ada soalan. Best. Okey tuan-tuan, kena lajak sikit tak apa lah. Esok kerja ni tak apa tuan-tuan. Lalang PK12 dia tuan. PK12 lajak. PK12 tinggal tuan-tuan yang kami 3 orang lepas di sini. Tak makan apa lagi insya-Allah. Baik tuan-tuan rahmatullah sekalian. Kita nak terus kepada pusingan yang kedua. Cuma kalau lah nak hantar soalan tu boleh saya buka lah 01, boleh hantar soalan kat saya. Untuk malam ni sajalah nombor ni kita aktif 019 4955 800 019 4955 800. Mungkin kita akan pilih 2 soalan yang terutama lah. Kedua-dua pilihan akan pilih salah satu soalan saja, seorang satu soalan. Tujulah tuan-tuan, tujulah kat siapa pun soalan salah seorang pilihan akan pilih. Seorang pilihan satu soalan akan jawab. Yang terjawab pada masa yang ringkat. Jadi kita nak masuk pusingan yang kedua. Sebulan nombor tadi 019 4955 800. Nombor yang hanya aktif pada malam ni untuk soalan. Senang, tak payah tulis dah, kita mesej je datang sekarang lah. Baik tuan-tuan, kita masuk pusingan yang kedua tentang kebahagiaan rumah tangga. Pasal apa sekarang ni Ustaz? Ni bulan 10 lagi tak berapa hari cuti sekolah. Lagi sekarang cuti sekolah. Lepas cuti sekolah tu maknanya musim orang kahwin. Kalau belah balik dia panggil musim ngawan. Musim ngawan. Musim ngawan. Ramai orang kahwin, ramai sungguh tak tahu. Jenah kan. Tanya mu lagi mana, aku lagi melihat kahwin aku nak ikut terus kena ikut kenapa mu ni lagi puyang mana lagi dah orang wow dia faham lah. Bahasa Bali tu ini posiang keluar kena balas tu belakang. Jadi cerita dah start dah lani kira hujung thong. Dia tulis kali kan hujung thong ni mesti orang kahwin. Tapi masalahnya Ustaz, ramai orang kahwin tu kita tengok statistik orang cerai pun ramai juga. Hak kahwin pun ramai, hak cerai pun ramai. Pasal apa jadi balas tu Ustaz? Oh cerita lagi tengok. Tak? Terima kasih kepada Ustaz Sama
Saya respect lah Ustaz Mat. Malam ni dia agak naik minyak sikit. Saya punya dia tak nak cakap minyak itu. Aku duduk pasang aku seorang je. Malam ni tak duduk belah perempuan semangat sungguh. Aku duduk belajar aku nak tampuk. Tentu anak kau sekalian, alhamdulillah ya. Sama sebut saya mulai mana pergi sekolah ni ke Hong Kong Mission Zen. Dia betul sama lembak ni duduk tanya cakap sama lebih ahli buat perempuan ni kan. Tapi setengah ni sama pasangan dia punya rajin betul. Dia perajin. Kalau Cina jahat nampak Bangkok sampai nak mampu harta habismu, tahu tak betul roti. Cuba kita banding orang kita kat Malaysia. Minjam duit tu kerja. Nak buka dia goreng pisang, pergi buat tekun. Buka dia. Aduh, pakai bukan semak, tie, pakai blazer, kasut kilat. Di mana? Ambil batuan beribu. Saya dekat Kuala Selangor lah, pasal nama Cina. Yalah, jangan kita jangan rajin. Saya tak pegang bila Cina pun membohong je. Tak betul dia tegur. Jangan kot tadi dekat rumah tu kan. Dan bila sampai ingin buat ustaz, dia pun level ustaz kita pun seronok lah. Bila tapi betul ustaz, imam dan sebagainya kenal kita. Bila dia mari itu ke bank tu, kau dia ke bank, pakai stok buruk je, bawa keluar duit, tak 100,000 tak ada. Dia dapat priority, kereta dia potong queue, memang dibenarkan lah ada. Saya pada kata bukan dia itu, saya pada tak tu, banyak duit. Pakai stok buruk je buruk. Kerja apa tuan? Anak kerja tarik kereta, dia buka kedai tarik kereta accident. Cuba tuan tengok, kalau start kita ada ke yang pulih kereta tu yang aksiden, berapa keran orang kita. Sebab mereka ni ahlul fikri, besar dia. Betul dia fikir. Sebab tu kita tak perasan ke dalam puteri kita saya disebut, dia kata umatku di akhir zaman harus menyediakan harta untuk menguruskan hal agama dan dunia. Sebab tu kita nak buat mak tahfiz kat Malaysia, mereluk ke cari duit, pergi print borang derma tu dekat 10,000, hantar dengan post, hantar dengan apa benda, buat Facebook, balas-balas haram tak dapat. Bila Ustaz Mat sebut tadi dalam Cina, Rahman Nega, orang Pakistan India, yang saya pelik, saya belajar di Pakistan 7 tahun, alhamdulillah lah, itu pun kira dah habis, cuma itu kira tak larat lah, tuan-tuan. 7 tahun sekupang seduit pun tak bayar langsung ke dia, dapat duit pula sebulan RM140. ₹140 takriban RM10 Malaysia. Kita cair kena untuk beli teh. Tiket percuma, lulus dapat cemerlang, boleh balik 3 tahun sekali. Siapa bagi? Orang Inggeris ke? Kerajaan dia haram tak bagi. Bapak bukan pendidikan percuma, no. Otomatik rakyat jelata yang kaya raya tak kira. Sebab tu di Korea ada usahawan kereta di Korea dekat ada kaya raya, tapi duit dia wajib hantar tiap bulan di Pakistan. Dia support satu madrasah tahfiz Al-Quran. Tuan-tuan, kita didik anak kita, duk belai rambut dia, ni abang Noh nanti belajar rajin-rajin Noh, ngajar belajar tinggi senang, pandai untuk universiti kerja, tinggi kerja kerajaan. Nama nanti. Siapa? Kenapa orang kita suka guna poin tu? Mungkin tak semua. Sebab tu budak kita telah dimindsetkan
Dia orang ni pergi belajar untuk dapat kerja mudah. Salah. Ni aku adik-adik aku banggaji ni. Pergi belajar nak dapat ilmu bro. Kalau setakat bab cakap kasar alam mata kedara aku dalam TV dia haramkan kelima. Awal-awal tu boleh tak belajar kedara mampu air mampu tak boleh. Tulis letak apa ingat main-main letak mulut kita je kan serupak air. Nak mampu apa? Bila nak mampu oh ni lah mampu air kadang-kadang tu dia betul mana bukan cabut tapi dia tak boleh pihak BNG dia tak terima kan tuan rekah kan boleh tu rekah kan kita kat Malaysia mana tuan bila kita belajar untuk dapat kerja habis punah akhirah kita belajar untuk dapat ilmu. Sebab tu tuan-tuan kita belajar kat Pakistan belajar 1000 tahun pun kerajaan Malaysia tak boleh iktiraf. Tak boleh. Saya tak iktiraf. BA saya tak iktiraf boleh GPA. Saya kena ulang balik buat diploma aktiviti Jenis Melayu 4 tahun PJJ. Tak terima. Tapi yang seronoknya bila kami habis pergi sambung master dekat London, balik iktiraf pula. Sama je. Nampak tak? Sebab tu saya yakin nak cerita kata saya. Sebab tu orang-orang yang belajar di Pakistan, India, jenis hak duit tak bayar banyak ni, insya-Allah ni dah pakai berjuang pada agama. Dia lain daripada England, daripada mereka, tapi kita lebih layak agama. Biar kita orang putih tu guru Yahudi. Seorang guru saya kata tu guru dia Yahudi. Memang alim dalam bab usuluddin di majlis seperti gainan. Bila dapat antar Yahud, naam. Dia kata aku beri Yahudi dia. Selama 3-4 tahun belajar buat PhD, bentuk guru tu Yahudi. Akhir sekali hang balik, dia cakap hang balik kat Malaysia jangan buat macam ni. Dia kata sorry tuan, bab ni saya tak tahan tuan. Jangan contoh Islam sangat, Islam jangan kuat sangat, jangan Islam sangat. Ni tu guru Yahudi dia mereka belajar dia buat PhD. Tapi tak ada Allah lepas juga lah tuan-tuan. Tapi nak cerita tuan ngaji begitu juga tentang ilmu usaha. Sebab itu tuan bila balik kepada cerita tadi kahwin ni mudah je. Pertama, apa tujuannya antara mudah? Allah sebut dalam Quran ya, iaitu dia panggil mawaddah as-sakinah, ketenangan. Sebab itu dalam hadis yang disebut antara sa'adah rumah tangga bahagia, rumah yang selesa, rumah yang sempurna. Bitaskunu ilaiha, mungkin kita untuk mendapat ketenangan atau dapat kamu duduk dengan dia di mana? Rumah yang sempurna, sakinah, ketenangan. Tuan-tuan bayang kalau rumah kita berserabut, tapak tak tenang. Balik-balik rumah yang duduk dalam tu mulut dia tak tenang langsung kita dengar. Balik dia. Lalu dia balik lewat. Ini awal pasal apa? Kita balik awal salah, balik lewat salah. Tak ada nak pergi makan apa, masak orang awal. Lagi ni bagi tahu dulu. Ni nak makan, nak makan, dapat bini dia buat 5 kali. Ada kepatut tanya soalan macam tu. Jadi dia Fatimah ada tak ada ayat kelas. Tu orang kita pada pokok petani siang. Dia berniaga mengatakan apa pun dia berjaya. Tutup kedai Melayu buat siang. Sebab apa? Marketing dia tutup perempuan. Abang nak makan apa kita balik rumah abang ada roti apa ayam balik tu ada lah ya nak berayak contoh tu berayak yang kata amboi aku balik penat kerja dari mama aku minta yang kopi buat sedikit pun tak mau tak apa
Aku nak pulang kan, nak pergi Ustaz Mat. Muh, sekut kat depan. Maaf, mak arek disukun. Lama adik tak nampak abek. Ni abek nak bagi gapo? Sabdupi. Nampak? Orang tua pakai tongkat mata 3, balik jumpa tongkat. Balik gini. Abek. Kenapa? Tongkat. Allah. Jatuh balik apa? Tuan-tuan, kenapa dia? Bila ketenangan tiada di dalam rumahnya, Tuhan cabutkan keberkatan. Bila rumah dah tak tenang, Allah, lu tengok lu, maafkan aku jika aku tidak sempurna. Sedih tengok Melina bergaduh dengan Rahman. Sarah pula kacau daun. Sanggup mu episod tak akhir. Nak tengok macam mana kawan-kawan Melina boleh menyamar baik dengan jahat perempuan jahatmu. Perempuan di bubur di atas dalam syurik. Dalam Melina pun beranak tamat. Itu je. Nak cerita orang kita tentang Muslim, contoh halal itulah kerja dia. Ini contoh sakinah. Yang kedua, mawaddah. Tuan-tuan kena pegang. Saya khusus kahwin, saya ingat sejak 1997, tapi sejak 2 tahun saya tak ambil sibuk sangat. Ya, sebab dia buat segitu. Macam ni lah, mana dah nak dalam masa kahwin. Saya mengajar, saya rasa boleh buat master. Kerana itu 10 tahun dah buat syarat kan. Boleh buat master tentang komunikasi suami isteri menurut perspektif Islam. Itu kepala kita. Macam Sadamri dan Nabidin dan DJ Radio Akibria, dia dah 14 tahun jadi DJ, boleh buat master tentang DJ. Mana boleh dapat, boleh buat, tak boleh buat, tidak. Tuan-tuan sekalian, al-wuddu. Kenapa orang perempuan tak nak banyak-banyak? Sebab tak ada al-wuddu. Al-wuddu bukan bedo. Wuddu rasa apa yang suami nak, pasangan nak itu tercapai dengan apa kemampuan dia. Apa lagi nak? Anak tazawwajul waduda wal waluda fa inni makasiru bikumul umam. Kawinlah kamu dengan perempuan ini al-wuddu. Kamu yang beranak anak 3 tak larang utara, anak sedap dan beranak bukan dia yang beranak. Dia kurang ajar dia ni. Laki ni kerjanya mengerjakan je. Dapat dalam kok dia mau lebih mospak ya nak kita mau dia dewa jodoh dekat dia dalam digun itulah bang kita ternak bibi nama pos suruh ayo seorang belasik seorang belah pokoknya buat bentuk nak pilih siap belah-belah pun ke kopi ingat tahu apa kata besar bukan mungkin. Waktu tu berjemur ni. Sebab tu orang dulu mesti yakin macam ni. Mak bapak kita anak sampai berbelah. Bukan kaya pun. Kerja motong getah orang tak pakai tapung. Kokrak anjing pun takut babi pun lagi. Balik-balik no. Nak pak pantang ngandung dengan pantang kebelik sebab namanya itu Ustaz Bahajak mak mentua saya orang Bugis Ketua
dia sebelah apa? Susah. Kerja apa orang ni dolah kopek kelapa. Mandolah kopek nyoh. Tu kerja. Tok Wan mentua aku. Anak beranak 20 orang. Mak saya pun, mak saya 10 lah. Mak saya beranak 10 orang. Mak mentua saya 12. Kenapa dia? Tuan-tuan, memang anak kecil ni sekadar betul. Ya Allah, 5 orang malu lah. Dia unah sana, dia tokar situ, dia ambil ini remote. Remote anak kita dulu ni, ambil remote apa, remote ekor dibukuh 43 ada sesuatu. Kita ekor nak tahu, mampu ni panas dia dekat kau. Tengok dunia 46. Siapa main belah pecah, kita malu lah. Anak kita pergi tapah tu cirit berah tak kepek. Dia cakap pada aku tak ada apa tak ada malu orang. Dia berat meleleh kapek bawa pelinu sambung ustaz bini dia begini macam nak makan orang. Aku tak kopi dah. Bila besar tuan-tuan, indah anak dipandang. Bah bapak ni bah ini bah abah baca bahasa Arab contohnya kan. Dia bilang adik ni apa mana apa bacalah. Angan dengar, dia boleh terima. Kita kena seronok tuan-tuan. Kenapa ni al-wudud ni? Sebab tu tanya, ni apa tak nak banyak kan? Tak nak banyak. Dan nak kerja elok tu baru nak banyak. Sampai tahun ketiga cerai kan? Anak orang fikir saya menghadapi pasangan yang nak cerai. Dia tendang bini dia 7 bulan ngandung. Aku nikahkan dia. Cantik pula perempuan tu. Laki dia mengatakan, saya tak nak cerai, tapi suami isteri saya dah 3 kali naik mahkamah kelang. Saya bawa geng saya. Tuan-tuan, kenapa tak? Bila dia isteri dia, saya kata nama dia Lin. Nama Lin kat saya, contoh Lin lah. Lin cantik. Dia berhalap orang ni. Orang perempuan ujilah selalu dia. Faham tak faham ni? Begitu. Orang perempuan jangan tengking dia. Kata jangan tengking dia. Sebab tu orang perempuan ni belajar itu hiburan dia. Cuba ibu-ibu balik malam ni, diam je. Ambil ayam tak? Lagi dia tak ada nasi apa? Jangan cakap. Gila lagi esok rujuk dekat hospital sebelah Jawa pakai sakit jiwa. Saya capak ibu, saya capak malam ni, besok berapa? Ni orang perempuan begitu panggil dia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalimah-kalimah inilah. Lepas tu Nabi dia beri, janganlah kamu terus menyetubuhinya sebelum kamu berkata-kata cinta. Sayang, besok abang kursus Jabatan Mufti Amari. Ya bang? Iyalah. Di mana bang? Di Pulau Terjang. Abang jaga diri abang bila abang kan sakit, baiklah sayang. Tapi abang bila berjumpa Allah, abang rindu betul Allah. Orang perempuan tu relai pun kecil. Besok kali bikin sejuk kita tu. Iya. Kenapa dia? Kalimah tu cakap pun hanya ada apa? Ni perangai Jawa ni perangai Cina ni perangai India ni. Orang hajak suami memimpin rumah tu tak betul. Cerai lah. Nak tak? Suami Nabi ketika makan makanan yang dihidangkan isi kesayangan Aisyah, tiba-tiba ditelan kemasinan.
Nabi pun kata, oh Aisyah, teringat daku, mula-mula kita kawan dulu, kau suap aku suapkanmu. Aisyah kata, Allah meter ya Rasulullah. Sah, dapat 2 kali mesin. Mesin bang. Kadang-kadang syukur dia, suami yang pelik. Woi, petang-petang mau kita tak keluar kedai pilau, mau masak apa aku? Ibu-ibu, ni derut-dergah kita sampai buat-buat kucing tadi. Kecik hati lah. Nak hati. Kurang ajar dapat lagi. Wallahi, hari Rabu ni dijemput ceramah di Optima Petronas Kertih. Baru-baru ni pukul 11 atau pukul 1. Ibu tanya, Sah, saya nak buat macam mana Sah? Suami saya, patut dia cerita suami dia, cerita sama orang lain. Suami saya selalu teking kita, teking saya depan orang, rasa hati geram full. Kok nak bodoh dia? Macam mana nak buat Sah? Ibu-ibu, sabarlah jika kalian memiliki suami sedemikian. Hanya doa pada Tuhan. Andai kata masih ada nilai sayang dan cinta, berdoalah pada yang kuasa. Ya Allah, ya Allah, ubahlah suami-suamiku ya Allah. Tuan, berjasa ibu-ibu dan tuan, isteri kita hari-hari dapat pahala. Sebab apa? Dia keluar rumah dia tak pergi semayang, dia dapat pahala. Sebab apa? Dia tutup orang. Kita tak ada simbol. Orang kita tak ada simbol. Dia keluar rumah, tutup orangnya, dapat pahala. Kata syurga banyak ke dia. Dia tak tanya dia orang, tak pandai tak tak dia tujuh bingung habis. Pandai loh, dia nak ni buat macam mana? Kita kau orang Islam. Mana ni kita pakai kepiah lubang Al-Barakah bagi free ni pun. Ni minyak kepala kita. Sudah ada minyak naik. Contoh. Jadi macam ni kan. Tak ada contoh tu silap. Nak bagi kita belajar. Ya dalam bab ni nombor 3. Rahmah, ada kasih mengasihi isteri saya, anak yatim ketika umurnya 11 tahun, duduk di rumah, anak yatim sendiri sampai berenang, sampai umurnya 18 tahun dipindahkan ke sekolah tempat saya mengajar. Akhirnya denganku jatuh cinta. Kenapa dia? Jangan cakap, tengok dia. Dia sayang kita sayang dia. Kasih sayang kena ada. Bila cabut one of 3 apa nama ingredient rumah tangga, maka selesailah hubungan rumah tangga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kena ingat Imam Ghazali pesan dah. Rumah tangga selesa, cantik, bahagia, seronok, mesti ada 3. Al-muda'abah, al-mula'abah, al-madah. Muda'abah kena jenis layan cerita, rajin cakap lagi bini, sembang lalu. Ya, yang kedua al-mula'abah, kena ada gurau-gurau, main-main. Nabi pun main-main, tua dah Nabi 58 tu dia lawan lari Aisyah. Try Pak Imam Haji buat itu. Nikah bini muda pula lari menyecek. Abangkanlah. Orang dia pun bisa tutup. Minta Pak Imam. Dan tak nak buat malu geli. Naik motor enggak ajak dengan Haji. Duduk kat besi belakang pun sekarang. Iya. Tuan-tuan, kadang-kadang pergi cucu duk tengok, nak pegang beli, aku pocok. Sebelum kau bantai dia cukup, tengok asuh mana beri daripada dia.
mula abah kurang sudah. Sebab tu dikisahkan Nabi pernah dipanggil Aisyah, Nabi pernah bersama Mamunah mandi simbah menyibah. Subhanallah, biru terat tengok besok ya, pakai MC dah buat ya. Tak, rumah kita boleh buat. Beli tu yang mana jabat jacuzzi apa tu, yang jenis tap mandi tu, beli. Kalau tak ada, pinjam kat ni Bukhari tepat satu jenazah. Yang ketiganya ialah apa dia? Al-Madah Uji Mamun Ji. Hello adik-adik, tuan-tuan, wallahi kalau saya cakap dalam bentuk keji dekat isteri, sama aja dengan Allah. Orang lelaki jangan cepat sangat nak cok bini cakap kasar derhaka. Kenapa isteri cakap kasar begitu? Termasuk saya masalah ini. Kenapa dia melenting kita? Sebab punca di kita. Rakyat takkan buat masalah kalau pemimpin pun tak bermasalah. Nampaklah, nak marah anak tak isap rokok, tapi bapa, ya Rabbi, apa kejadian isap rokok? Nampaklah, ini contoh. Wallahualam, contoh pukul 9.34 dah. InsyaAllah ni dia pun nak kerja. Dia orang kaya-kaya tu CEO, MD, CFO, UFO, aku VGO, yang tu monopos lah. Mereka besok main lenok dengan pukul 12 tapi kita menghormati waktu ya, menghormati waktu. InsyaAllah Ustaz Mat berbual lah buah mana lagu Cina, biar tangan lu semua buat Cina pakai rumah pakai main dunia mereka menyesal wajah. Ini cerita betul, kita mestilah imam kita ya, buat handphone atas ni pasang lagu ini saya lihat tu neng 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 jemaah neng 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 ada tahu betul jemaah ada Cina dekat dekat ayah sekarang aja ada transformasi. Wallahualam, ku coba ku beri kayu. Thank you, I love you. Terima kasih kepada Ustaz Sulaiman. Tuan-tuan yang berkasihan, begitulah perbincangan kita pada malam ini secara yang santai, dan mudah-mudahan panduan yang dapat kita ambil ulasan daripada kedua-dua panel dapat kita jadikan iktibar dan kita sampaikan. Balighu anni walau ayah. Hadis yang masyhur kita sampaikan walaupun sedikit, kita amalkan walaupun sedikit. Kata Imam Ghazali, ma la yudruku kullu la yudruku kullu. Kalau tak dapat nak buat semua, janganlah tak buat langsung. InsyaAllah kita amalkan bersama. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sebagai penutup kita pada malam ini, saya ajak tuan-tuan untuk sama-sama kita berselawat sebelum kita naik ke atas untuk melaksanakan solat waktu kita terakhir untuk hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan besok ada lagi peluang untuk terus sujud kepada Allah. Baik tuan-tuan, InsyaAllah tak apa sampai duduk, tak apa boleh InsyaAllah sempena awal Muharram ini kita berselawat dan sambil salam memohon keberkatan Allah SWT. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu wasallam alaihi. Dan lagi ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan dan terima kasih kepada Ustaz Mat Cina dan juga Ustaz Asri Mahri. InsyaAllah kita tangguh diri kita dengan tasbih kamarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.